kita ni nak syafaat bila? Saya dan kita semua perlu syafaat paling besar sekali ketika mana kita duduk di padang mahsyar. Di padang mahsyar ada syafaat, dalam syurga ada syafaat. Siapa yang boleh bagi syafaat? Di padang mahsyar yang boleh bagi syafaat nombor satu, orang-orang soleh. Orang soleh. Soleh semestinya alim kah? Tak. Ada orang dia soleh, dia baik di sisi Allah, tapi dia tak alim. Ngaji-ngajilah. Ngaji, mai kuliah seminggu 2 kali, seminggu 3 kali mai. Dia tak alim tapi dia soleh. Baik sungguh. Dia duduk dengan siapa pun orang tak meluat kat dia. Dia duduk dengan geng ni warna ni pun orang tak meluat kat dia. Dia duduk dengan warna ni pun orang tak meluat kat dia. Bukan pasal talam dalam muka, pasal memang dia tak ngata kat siapa. Bila orang mengumpat, bila orang mengata, dia tak suka, dia berjalan pi, dia minta izin, dia tak force saya balik dulu kot. Tak kata siapa. Ada tak tuan-tuan macam ni? Ada. Dengan siapa pun dia duduk, orang suka. Dia jaga akhlak dia jaga ibadah dia. Ini orang soleh. Orang soleh boleh bagi syafaat di padang mahsyar. Nabi sebut dalam satu hadis yang hasan, Nabi kata, la yadkhulannal jannata bi syafa'ati rajulin min ummati aktsaru min bani Tamim. Akan masuk syurga dengan syafaat satu orang daripada kalangan umat aku, satu kumpulan yang lebih ramai daripada Bani Tamim. Bani Tamim ni ramai, 1000 orang Bani Tamim. Nabi kata di mahsyar nanti ada satu orang umat aku, satu orang soleh, bukan Nabi, bukan Rasul, bukan mati syahid. Tapi dia ni dahsyat lah, seorang dia aja. Seorang dia bagi syafaat untuk masuk syurga. Dia tarik ni untuk masuk syurga 1000 orang. Nabi kata 1000 orang. Hadis ni hadis hasan. Hadis sahih. Saya silap, hadis sahih. Sahih ni atas lagi. Riwayat Abdullah ibnul Jad'a radhiyallahu anhu. Hadis ni sahih. Subhanallah, orang soleh tuan. Sebab tu Nabi suruh cari kawan soleh, kawan-kawan soleh. Kerana kawan-kawan soleh boleh memberikan syafaat kepada kawannya yang kurang pahala. Hak ni ada cerita ni. Iaitu satu orang, tuan-tuan, di kita ni ada di kalangan kita ni, dia tak baik mana pun. Semayang 5 waktu tak tinggal, tapi biasalah Zuhur 3.30, 4. Tak baik mana, tapi jaga, benda ni jaga. Timbang-timbang amalan, masuk neraka. Tapi sikit lah korang. Dia dihumbankan oleh malaikat dalam neraka. Tapi dia punya kawan dalam handphone ni, kalau ada 100 kontak, 40 ustaz. Ustaz, orang baik dalam dia punya kontak handphone ni ramai. Kita tengok dia, hang ni tak terang mana, tapi kawan ustaz ramai. Tang mana pun ada tuan, hak jenis ni. Nabi kata ramaikan kawan-kawan yang soleh. Tuan-tuan tahu pasal apa? Ketika mana dia masuk neraka, kawan-kawan dia yang soleh duduk dalam syurga. Mereka jumpa antara satu sama lain. Hidupan syurga macam hidupan dunia. Ada istana. Cuma beza dia dalam syurga semua orang kaya, semua orang mulia, semua orang kedudukan tinggi di sisi Allah, semua orang sihat, semua orang segak. Syurga. Tu tak tajuk syurga lagi tu. Dengar tajuk syurga tak mau keluar surau. Tak teringin dah nak ligan-ligan dunia, nak ligan tajuk syurga. Bila kawan-kawan soleh ni berjumpa, 20 orang ni kawan dia ni berjumpa apa semua ni, nampak leman ke? Tak nampak pun. Lama kita duduk pusing tak nampak. Jumpa kawan nombor 3, kawan nombor 4, 20 kawan.
20 ni semua kenal Leman ni. Hak dulu hidup di dunia tak berapa pun, tapi kawan soleh ramai. Akhirnya orang bagi tahu, wahai orang-orang soleh, kawan hampa semua ada dalam neraka. Maka penduduk hak kawan-kawan syurga ni, mereka pun pergi ziarah teman-teman mereka, ahli keluarga mereka dalam neraka. Ahli syurga boleh ziarah ahli neraka. Hak ni ada dalam Quran. Ahli syurga boleh ziarah ahli neraka. Yang ni ada dalam Quran. Ahli neraka tak boleh keluar. Bukan hadis, ayat Quran terus. Bila 20 orang, 30 orang ni, ustaz-ustaz soleh ni, ulama-ulama, tok guru hak kenal dengan dia ni, hak kenal dengan dia ni, tahu kata dia duduk dalam neraka, semua pakat pergi. Tengok dia sedang disiksa. Tuan-tuan, kawan kita kena siksa, kita rasa apa? Tengok bawah. Loh, duduk berpetang-petang dengan dia, berpagi-pagi dengan dia, tengah hari dengan dia, apa semua ni, puluh-puluh tahun. Akhirnya kawan-kawan yang soleh ni minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya fulan bin fulan kawan kami, ketika mana kami duduk di dunia dulu, kami sama-sama mentaatimu, dan apabila kami ditimbang, kami dimasukkan ke dalam syurga, dia masuk dalam neraka, ya Allah, kami syafaatkan dia untuk masuk ke dalam syurga. Tuan-tuan, dengan syafaat kawan-kawan soleh ni, hak kawan mereka ni dikeluarkan. Hak orang biasa saat ni, orang ramai pun tanya, ayah dia mati syahid kah? Anak dia mati syahid kah? Tak. Dia keluar pasal apa? Dia ni, orang pakai duk tanya, dia ni pasal apa keluar? Akhirnya malaikat bagi tahu, dia keluar kerana dia ramai kawan-kawan soleh. Kita kalau kerja jururawat, kalau kita mati, siapa yang paling banyak mai kat kita? Geng jururawat kan? Kalau askar meninggal, siapa paling ramai mai? Geng askar. Kalau persatuan motor besar meninggal, paling ramai mai ziarah jenazah dia siapa? Geng motor besar. Kalau ulama meninggal, paling ramai mai siapa? Geng-geng mak tahfiz, geng pondok, geng semua, geng sopan ni. Subhanallah. Ikut kawan lah. Kawan dengan siapa? Maka ramai hak mai waktu dia meninggal, hak kawan-kawan tu lah. Macam tu je. Maka syafaat ni tuan-tuan, satu yang boleh bagi orang soleh. Nombor dua, syafaat yang boleh bagi syuhada, orang mati syahid. Dalam hadis sahih, seorang yang mati syahid boleh tarik 70 ahli keluarga dia masuk syurga. Tu dia. Siapa dengar hadis ni, dia akan rasa seronok, masih ada peluang untuk mati syahid. Iaitu, Nabi kata sebelum turun Nabi Isa daripada langit kedua, salah seorang cicit aku akan keluar. Namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti nama ayahku. Imam Mahdi lah. Maksudnya nama Imam Mahdi apa dia? Muhammad bin Abdullah. Dia akan keluar satu hari nanti. Nabi kata apabila dia keluar, orang-orang kafir dari seluruh dunia akan bergabung di bawah 80 bendera, kata Rasulullah. Ulama hari ni kata 80 negara. Tuan-tuan, ni maklumat ni maklumat ni, mukjizat ni Nabi ni. 80 negara orang-orang kafir akan bergabung, mereka akan berperang dengan Islam, dan ketika itu tentera Islam akan dipimpin oleh keturunanku. Nama pemimpin itu Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi. Itulah jihad fisabilillah yang masih berbaki untuk umat hari ini, termasuk saya dan kita semua. Semuanya kena tanam dalam diri anak-anak untuk jihad fi sabilillah. Beli cerita sahabat, baca tiap-tiap malam. Beli buku sirah bahasa Malaysia, baca tiap-tiap malam. Jihad. Tapi kita hari ni bukan kata jihad, suruh anak semayang pun tak. Saya tak kenal tuan-tuan ni, hak mana saya bagi ni semua ilham Allah Ta'ala. Hak kena-kena lah, kan tuan-tuan.
Bukan kata tak pernah cerita jihad, suruh anak tutup aurat pun tak. Kena jawablah depan Allah Azza wa Jalla. Pak paling banyak, mak boleh gagah ni. Tapi mak jangan duk seronok jugalah. Cuma nak abang, pak paling banyak. Paling banyak apa ustaz? Bila timbang amalan dia, nama dia kena panggil Dolah bin Ahmad. Di depan keluar buku. Keluar buku, mai ke depan buku dia. Daripada buku tu, tuan-tuan hari ni ada pendrive besar ni, boleh simpan 1000 jam video. Video kita 1000 jam rakam, simpan. Sak ni lah. Kalau besar ni, panggil nama, buat keluar buku. Buku daripada bawah arash disimpan. Semua buku disimpan di situ. Gulung. Nabi kata bila panggil nama, dibuka buku tu. Buku tu lebar dia sejauh mata memandang. Lebar dia. Ni saya abang siap-siap. Ni cerita mahsyar ni, cerita mahsyar 3 jam. Ni saya cerita 5 minit dah. Iqra kitabak, ni ayat Quran. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Buka buku amalan kamu, cukuplah diri kamu menjadi saksi kepada apa yang kamu buat. Tak payah tanya orang. Hang tahu apa yang hang buat dalam bilik, apa yang kamu buat dalam kereta, apa yang kamu buat di belakang bangunan. Siapa dia kata? Allah Ta'ala akan kata kita. Buka buku. Lebar dia mana? Buku tu sejauh mata memandang. Buku tu buka buku. Tuan kata baca. Iqra, baca. Baca. Habis baca timbang. Alat timbang macam mana? Wallahu alam. Nama dia mizan dalam bahasa Arab. Alat timbang nama mizan. Boh dia berat belah pahala. Boh dosa, boh benda jahat, dia berat belah dosa. Alat timbang tu dia ada 2. Pak ni kena panggil. Timbang-timbang amalan dia habis, dia berasa lega. Nabi kata dia melihat, ni cerita mahsyar ni, Nabi kata dia melihat bergunung-gunung pahalanya. Dia kata lega, alhamdulillah. Tiba-tiba malaikat umum, siapa yang kenal laki-laki ni, sila tampil ke hadapan untuk menuntut daripadanya hak-hak kalian. Apa dia pula? Hadis ni nama dia hadis muflis. Hadis ni martabat dia sahih. Hadis muflis. Hak Nabi tanya, atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu siapakah itu orang muflis? Orang muflis ni apa pun tak ada, utang lagi. Muflis. Sahabat kata, ya Rasulullah, muflis ni orang tak ada duit lah, apa pun tak ada, dirham tak ada, dinar apa pun tak ada. Nabi kata tidak. Muflis ialah apabila amalan-amalannya ditimbang, dia melihat amalan-amalannya bergunung ganang pahala. Pahala boleh tengok tak di mahsyar? Boleh. Lah tak nampak apa ni? Kita sebut subhanallah, tak nampak tapi ada. Di mahsyar nampak tak? Nampak. Bergunung ganang. Si ayah ni bila habis pahala dia timbang amalan dia kata lega. Tiba-tiba malaikat panggil, siapa yang kenal laki-laki ni, ada hak untuk dituntut, sila tampil ke hadapan. Dia pun tengok-tengok di belakang ramai, seramai manusia yang dia kenal. Kita kalau hak takat kita kenal kampung ni saja, tak pernah keluar, lega. Hak kampung ni saja yang akan mai pasal ustaz. Paling awal duduk kat belakang kita adalah isteri dengan anak-anak. Lalu si isteri pun berkata, ya Allah, saya isteri dia, 50 tahun kami hidup bersama. Contoh, 30 tahun kami hidup bersama. Ya Allah, suamiku tidak pernah mengajarku Al-Quran. Siap mulih 30 tahun. Suami dengan ayah ni, dia wajib ajak anak dengan isteri 3 benda: fiqh, tauhid, tasawuf. 3 ni wajib. Tuhan nak tanya, hang yang di Pertuan Agong kah?
Hang Perdana Menteri kah? Hang Menteri Besar kah? Hang YB kawasan kah? 3 benda wajib ajar. Ya Allah, dia tak pernah ajar aku tentang hukum hakam beribadat. Berapa tahun? 30 tahun. Allah Ta'ala kata, pindahkan pahalanya kepada isterinya. Siapa cerita ni? Nabi cerita. Banyak sangat ke pahala kita? Malaikat pun kira kalau sehari tak ngajak, banyak mana dosa dia. Adalah kiraan Allah yang maha adil. Tak payah risaulah. Allah Ta'ala tak ada siapa nak bagi rasuah kat dia. Siapa nak bayar 1 juta kat Allah Ta'ala? Nak bayar 1 juta? Lam leleh-leleh lah duduk di dunia bayar 50,000, 16,000, 3,000. Dengan Allah Ta'ala siapa dia nak sokok? Tak ada. Akhirnya pindah pahala pergi kat kawan ni, pergi kat isteri. Anak pula, anak sulung, perempuan. Ya Allah, aku anak dia 35 tahun jadi anak dia. Ya Allah, setiap hari aku pakai seluar ketat, ayah tak pernah tegur. Orang perempuan boleh ke pakai seluar ketat keluar? Tak boleh, haram. Seluar jin ketat tu, hukum dia haram, dosa besar. Sebab dia nampak tubuh badan. Berapa orang anak perempuan kita pakai seluar ketat? 4 kali lah, kali 30, 120 tahun. Tuan-tuan, ni bukan saya punya kali-kali. Yang ni kali-kali ni Nabi beritahu. Lepas tu jadi apa tuan-tuan? Habislah ustaz pahala dia. Memang Nabi beritahu pun. Nabi kata apabila dipindahkan pahalanya, dipindahkan pahalanya hatta yafna, sehinggalah habis pahalanya. Malaikat tanya, ya Allah, pahala dia habislah. Allah Ta'ala kata, masih adakah lagi yang mendatang memohon menuntut hak daripadanya? Malaikat kata, ramai. Dia pinjam duit jiran A tak bayar, ambil cangkul orang sampai ke mati tak bagi balik. Oh, banyak. Pinjam kereta bagi rosak tak abang. Baik, macam kena banyak ni. Contoh saya tak tahu, saya keluar. Subhanallah. Apa nak buat ya Allah? Ambil dosa mereka, buh kat dia. Nabi kata sampai tak tinggal apa, tak ada lah. Habis terus. Habis terus pahala dia. Duk impun dosa pula. Impun dosa. Jenis dosa dengan orang pun banyak. Akhirnya bila impun dosa jadi apa? Jadi ahli neraka. Nah. Nombor 2 yang boleh bagi syafaat, nombor 1 orang soleh, nombor 2 syuhada. Orang mati syahid. Mati syahid entah nah. Allahu Rabbi. Nombor 3 adalah golongan Nabi dan Rasul. Ini yang boleh bagi syafaat ni. Nombor 4 yang boleh bagi syafaat ialah para malaikat. Malaikat entah nah. Sebahagian malaikat boleh memberi syafaat kepada sebahagian manusia. Itu saya tak mau cakap, sebab kita nak cakap syafaat teragung. Maka antara pemegang syafaat paling besar di hari akhirat, nama dia adalah Nabi kita, Rasul kita, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ada 6 jenis syafaat. Tuan-tuan tengok. Ni nak pergi ke syafaat agung ni. Nombor 1, syafaatul a'raf. Nabi Muhammad boleh bagi syafaat. Sini jenis syafaat Nabi Muhammad ada 6. Nombor 1 nama dia syafaatul a'raf. Apa dia? Iaitu ada orang timbang-timbang amalan dia. Lepas pada orang ramai pun mai dah kat dia, apa semua orang dah tuntut hak apa semua habis dah. Anak isteri, jiran, kawan-kawan semua habis mai. Tuan-tuan sekalian, pahala dengan dosa dia sama. Jadi lebih kurang duk macam tu, sama banyak. Ni nak buat macam mana ni? Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mai membawa satu kad. Hadis ni sahih. Nabi sendiri sebut, Nabi bawa bitaqah. Bitaqah ni dalam bahasa Arab kad. Dalam bahasa kita kad. Kita pun tak tahu kad apa.
Nabi bawa, Nabi pegang satu kad, Nabi mai, Nabi letak atas, Nabi tak kat bahagian kebaikan. Lalu beratlah bahagian kebaikan tak sah ni, jadi berat. Bila tak kad tu jadi berat, ahli syurga, Nabi kata kad itu aku tengok ialah kad la ilaha illallah. Kad tu Nabi pegang. Subhanallah. Ada dalam ramai-ramai bilion manusia tuan-tuan, pahala dengan dosa dia sama banyak macam tu. Lepas tu Nabi mai, Nabi tak kad tu. Itu satu. Nombor dua, syafaat Nabi. Syafaat orang yang masuk neraka kemudian masuk syurga. Adakah? Masuk neraka kemudian masuk syurga. Siapa yang mati dalam keadaan dosa dia lebih banyak daripada pahala, tetapi dia tak pernah mensyirikkan Allah, maka nanti bila dia mati, dia masuk neraka. Habis dosa dia, kena bakar apa semua? Setahun ke Ustaz? Tak ada setahun lah. Habis bakar ribu tahun dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi duk teringat umat dia. Lalu dikeluarkan orang ni. Depa-depa ni dikeluarkan. Semua orang yang masih ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab tu tuan-tuan hari-hari banyakkan sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebut setiap jam kau Ustaz, tiap-tiap 5 minit pun kalau boleh sebut, boleh sebut. Siapa teringat sebut la ilaha illallah, keluar selalu dalam mulut dia, hati dia. Sebut serentak mulut dengan hati, mulut dengan hati. Zikir yang paling baik adalah zikir mulut dan hati. Kalau zikir hati saja dapat pahala. Contohlah semua pakat sebut dengan hati la ilaha illallah. Boleh dapat pahala. Ni jenis-jenis zikir. Siapa zikir dengan hati saja dia dapat pahala. Siapa zikir dengan mulut saja tanpa zikir di hati juga dapat pahala. Dan yang paling tinggi, paling banyak ialah siapa yang zikir serentak mulut dan hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuba kita buat. La ilaha illallah hati sekali. Boleh? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-Nabiil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hati sekali. Hak tu zikir yang paling tinggi. Siapa yang berbaki kalimah la ilaha illallah, Nabi bagi syafaat boleh keluar. Tuan-tuan boleh keluar. Subhanallah. Nak cari mana tuan-tuan? Masuk dah neraka, keluar pula. Ustaz, ada tak orang masuk syurga, lepas tu dia buat jahat, lepas tu kena keluar dari syurga? Yang tu tak ada. Hak mana langkah kanan kiri masuk syurga, langkah kiri kanan, langkah kiri masuk syurga, selama-lamanya lah ahli syurga. Allahu Akbar. Tak keluar dah. Tak keluar dah. InsyaAllah. Okey, kemudian tu nombor 2. Syafaat ketiga. Yang ni pelik. Ni tuan-tuan tak nak dengar. Hadis sahih, iaitu syafaat Rasulullah kepada ahli syurga. Macam mana? Bismillah. Alhamdulillah. Syafaat Rasulullah kepada ahli syurga, iaitu, tuan-tuan sekalian, kita hidup di dunia gaji tak sama, kemewahan tak sama. Daripada 400 gaji, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 4000, 8000, 12000, 20, 40, 80, 200,000. Betul ke Ustaz? Ni betul, ni bukan contoh lah. Pengerusi CEO Bank Muamalat Malaysia, gaji dia 300,000. CEO CIMB Malaysia, gaji dia 800,000 sebulan. Nak dengar apa lagi? Okey, tuan-tuan, lebih pada tu Ustaz, 1 juta pun ada, 1 juta, 2 juta pun ada sebulan. Tan Sri Syed Muhtar Bukhari, orang Kedah tu, zakat dia tak payahlah, banyak tuan-tuan. Kan? Ini bukan contoh saya buat ni. Ini yang maklumat rasmi. Subhanallah. Sampai gaji 1 juta sebulan. Lah, tuan-tuan duduk kampung ni, PKL ni.
Kena keluar sekali. Tengok, bukan tengok nak minta duit. Saya tengok orang gaji ni, nak abang kata dunia ni, Allah Ta'ala suruh fikir, abang tengok gaji sama tak? Daripada RM400 hak RM1 sebulan, RM3 juta sebulan, RM10 juta sebulan. Tu dia ustaz, beza banyaknya. Macam itulah kedudukan manusia yang berada dalam syurga. Cuma bezanya dalam syurga semua orang kaya. Dalam syurga semua orang kaya, seronok duduk dalam syurga. Tak ada gelisah tak ada dah. Serabut perut tak ada dalam syurga. Semua orang mewah. Cumanya Nabi beritahu, hampa nak tahu beza mewah macam mana antara satu tingkat ke satu tingkat. Nabi buat contoh. Ada satu ahli syurga, dia duduk tingkat bawah. Ada satu ahli syurga, dia duduk tingkat bawah. Tuan-tuan jangan bayang kata, ustaz duduk ahli syurga duduk tingkat bawah, macam mana lah ustaz? Ada hadis lah. Nabi cerita panjang. Nabi kata, aku melihat manusia terakhir yang keluar daripada neraka, paling bawah sekali dalam syurga. Dia keluar merangkak. Bila dia merangkak, dia kena naik atas titian sirat. Titian sirat ni siapa keluar, semua orang kena lalu, termasuk Rasulullah akan lalu atas titian sirat. Titian sirat ni tak ada orang skip. Titian sirat tak ada. Nabi Rasulullah pun akan naik titian sirat, cumanya laju sekelip mata sampai di depan syurga. Ada orang selaju angin, selaju cahaya, selaju kuda, ada yang berlari, ada yang hak last. Nabi kata manusia yang paling akhir keluar neraka. Nanti ni Allah pernah tengok, Allah pernah tunjuk muka dia kat aku. Kata Nabi, aku tengok dia, aku cam muka dia. Nabi kata Nabi tengok. Ni mukjizat Rasulullah. Nabi kata dia menyuluk. Naik atas titi sirat menyuluk. Akhirnya sampai depan pintu syurga. Allah Ta'ala pun suruh dia masuk syurga. Dia pun keluar, dia kata, ya Allah, syurga penuh. Sebenarnya syurga tak penuh, saja Tuhan bagi nampak macam penuh. Dia masuk, dia keluar, dia masuk, dia keluar. Allah Ta'ala tanya dia, hai, ingat tak dulu kemewahan dunia? Tuan-tuan pun pernah tahu manusia paling kaya di dunia siapa? Apa kemewahan dia? Sultan paling kaya antara manusia yang pernah jadi yang paling kaya di dunia, Sultan Brunei. Kereta mewah dia 7,000 biji. Bukan Toyota Camry lah, bukan Avanza lah. Kereta mewah dia 7,000. Ni bukan rahsia, boleh buka internet. Maklumat rasmi, bukan maklumat blog kawan haji ni buat, blog haji ni buat. Ni maklumat rasmi, 7,000 biji. Peralatan dalam istana dia emas, singki emas. Istana dia ada 1,700 bilik. Istana dia antara manusia paling kaya dunia. Allah Ta'ala tanya lelaki ni, hai, ingat tak dulu waktu hidup di dunia dulu kemewahan? Dia pun teringat balik zaman dia lah. Dia kata ingat. Allah Ta'ala kata, aku bagi kepada kamu disebabkan kamu adalah yang terakhir di dalam syurga, paling miskin dalam syurga. Aku bagi kepada kamu kekayaan seganda dunia, seganda dunia, seganda dunia, seganda dunia, seganda dunia, seganda dunia 10 kali. Sampai kali ke-10 laki-laki ni kata, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Pasal apa yang duk melawak dengan aku ni sedangkan hang Tuhan? Dia ingat Allah Ta'ala melawak dengan dia, bagi banyak tu. Hadis ni sahih, ada dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Hadis sahih. Siapa dia tu ustaz? Manusia paling miskin dalam syurga. Berapa kekayaan dia? 10 kali dunia. Allahu Rabbi. Duk digala geran tanah tu. Bukan banyak mana pun, 4 relung. Kelai dia beradik. Kelai. Putih tak cakap, 8 tahun tak cakap dia beradik. 4 relung ligan dunia, tak habis-habis berebut. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni bukan contoh ni, hak saya sebut ni, hak saya duk handle ni, hak saya duk handle. Bertikam belah ni, bertikam belah ni, sikit ni berebut. Antara syafaat hak Nabi bagi ke ahli syurga ialah Nabi kata, nanti istana hampa nanti dalam syurga tak sama. Betul tak tuan? Siapa pernah masuk kawasan rumah orang kaya,
Kalau belah-belah sana ni dia ada kedah golf resort, Penang Golf Resort. Selalunya kawasan-kawasan golf resort ni geng jutawan lah. Geng jutawan lah, jenis rumah seketui ni. Tuan-tuan pi tu pula rumah dia tak ada rumah sampai 1000 biji, 100 buah rumah ya. 100 buah rumah ni 100 jenis. Bila kita masuk ni tengok rumah ni bentuk macam Disneyland. Pi belakang sikit bentuk rumah macam rumah Cina pula, rumah dia buat tanglung-tanglung. Pi belah ni sikit dia buat rumah macam hutan ni. Pokok keluar kot tingkap, keluar menilok kot bahaya. Lah ni kita ada jumpa rumah lagi cantik. Dalam syurga sama? Sama ke harga? Tak sama. Nabi kata ada di kalangan ahli syurga yang rendah kedudukannya. Rendah apabila dia melihat kedudukan yang di langit. Bukan yang di langit, kedudukan ahli syurga lain yang di atas. Dia tengok macam ni. Tentang kalau pergi jalan belah KL, berhenti tepi bangunan tinggi kan, kita tengok macam ni tak habis. Kita duk ingat dekat tu tengok tak habis. Tengok lagi tak habis. Sampai ni. Sampai jengui sampai tinggi lah. Jengui sampai habis ni sebab dia tinggi. Nabi kata ada di kalangan kalian depa duk satu taman syurga. Depa duk berasa depa lah paling mewah. Tapi bila tinjau ke atas, seperti seorang penduduk bumi yang melihat bintang yang paling jauh sekali. Itulah gambaran yang Nabi kata dia antara satu penduduk syurga dengan satu penduduk syurga yang lain, tingkatan lain. Taman lain. Ni taman syurga, ni taman syurga. Nabi kata hak taman ni, tengok dengan taman ni macam satu duduk di bumi, dia tengok bintang yang paling jauh sekali. Tengok bintang jauh. Bila Nabi cerita macam ni, sahabat kata, ya Rasulullah, hak duduk jauh macam bintang tu, hak tu geng para Nabi dan Rasul sajakah? Nabi kata tidak. Ni yang seronok. Bukan para Nabi. Memang hak tu para Nabi dengan Rasul duduk kawasan tu. Semua geng istana Nabi dengan Rasul. Sahabat kata, ya Rasulullah, apakah selain Nabi dan Rasul takkan boleh tinggal di situ? Nabi kata tidak. Bahkan ada bukan Nabi, bukan Rasul di situ. Subhanallah. Nabi kata hum qaumun amanu billah wa sadaqal mursalin wa sadaqu al mursalin. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan Allah. Bukan susah Nabi beriman dengan Allah. Wa saddaqu al-mursalin, dan mereka membenarkan para rasul. Ustaz, membenarkan para rasul ni macam mana? Dengar hadis Nabi dia terus buat. Tak tinggal dah. Dengar kata Nabi duha, tak tinggal dah duha. Dia dengar sekali lah. Ni puak ni. Nabi kata hak jenis ni sekali dengar aja, Nabi buat, tak tinggal dah. Jenis ni duduk sana. Sebab dia ikut sunnah Rasul rapat, maka dia duduk rapat dengan Nabi dan Rasul. Siapa yang ikut sunnah Rasul rapat, maka dia duduk rapat dengan Nabi dan Rasul. Ada syafaat ni, ni syafaat ni lah. Nabi pi kat satu taman dalam syurga. Nabi pun tengok siapa yang ikut amalan lah, amalan yang istimewa masing-masing. Nabi pun tengok, maka Nabi pun pilih beberapa orang. Nabi kata, ya Allah, aku syafaatkan mereka. Itu jadi apa Ustaz? Bila Nabi kata aku syafaatkan mereka, hak geng dalam syurga ni semua naik atas, pindah. Yang ni lah yang dinamakan oleh Rasulullah syafaat kepada ahli syurga untuk duduk lebih tinggi daripada tingkat yang biasa. Itu nombor 3. Nombor 4, syafaat untuk membuka pintu syurga. Pintu syurga pasal apa kena buka Ustaz? Okey. Tuan-tuan, pintu syurga sampai malam ni buka ke tutup? Tutup. Setiap tahun, sepanjang tahun, Allah tutup pintu syurga. Buka sebulan je, iaitu pada bulan Ramadan. Itu yang tu hebat Ramadan tu. Kita tak perasan, tajuk tu kita tak perasan. Bila main musim Ramadan, kita tahu pintu syurga buka, kita kata biasa pintu syurga buka, Allah Ta'ala nak buka. Tuan-tuan sekalian, pintu syurga ditutup rapat sepanjang tahun.
365 hari, 30 hari Allah Ta'ala buka. 330 hari ditutup rapat. Cerita sikit Ustaz, pintu syurga luas dia terang mana? Pintu syurga luas dia daripada Mekah pergi ke Iraq. Lebar pintu syurga daripada Mekah pergi ke Iraq. Berapa tu Ustaz? Lebih kurang 2000 km. Luasnya Ustaz syurga. Memang luas sebab nak bagi kita berjalan tak habis. Seronok tak berjalan? Duduk di dunia seronok tak? Kalau ada duit seronok tak? Nak berjalan tak? Ada orang bagi 5 juta. Nak berjalan tak? Nak berjalan lah. Duduk di Jepun sebulan, duduk Australia sebulan, duduk Switzerland. Ni pun duduk berangan dah. Saya sebut 5 juta bukan berangan, nampak? Tak ingin pergi Amerika Ustaz. Dalam syurga boleh berjalan. Dalam syurga boleh berjalan. Jalan. Syurga luas. Lama Ustaz no, tak pernah dengar pun. Tak pernah dengar orang abang macam ni Ustaz. Ni nak kita abang. Allahu Rabbi. Tuan-tuan tengok Tok Guru digan ke dunia macam kita? Tak digan. Rumah mereka tarah tu. Daripada sebelum jadi menteri besar ke, sampai lepas jadi menteri besar ke, macam itulah rumah Tok Guru. Orang lain punya duk digan projek ni semua pakai duk boleh juta-juta. Lepas ni pasal apa buat tak heran? Tak heran apa? Ulama yang Rabbani ni, Tok Guru yang Rabbani ni dia reti. Yang penting ialah akhirat. Kehidupan yang sebenar ialah akhirat. Bukan hak ni. Hak ni fata morgana ni. Ni hancur, kereta kita hancur, rumah hancur, tubuh kita hancur, duit kita habis, pangkat kita hilang, tak ada siapa nak puji kita lepas mati. Yang kekal apa dia? La ilaha illallah. Yang kekal apa dia? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Baca Quran, sedekah, tu kekal. Kita duk digan bayang-bayang. Digan. Tak ada. Di mana? 40 tahun digan, 50 tahun digan bayang-bayang, 60 tahun digan bayang-bayang. Orang lain duk digan ni, duk tasbih, baca Quran. Benda kekal. Mati sekupang pun anak-anak tak boh. Kunci kereta anak ni pegang, cincin kita anak ni pegang, geran anak ni pegang, badan muka. Quran siapa pun tak pegang. Tu selit dengan boleh tiang kali tu. Buka pintu syurga. Pintu syurga sampai malam ni, sampailah bila-bila tutup. Buka Ramadan ni, lepas tu tutup. Lepas tu Ustaz, waktu berlaku kiamat, tutup. Dia bila kiamat, tutup terus ya, tak buka. Sampailah kiamat, apa segala cerita kiamat ni. Lepas tu tiup sampai kalau apa malaikat semua meninggal, jin semua apa, hanya Allah SWT saja ketika itu dia diwujud ini. Sampai Allah Ta'ala tanya, limanil mulkul yaum, hari ini kerajaan milik siapa? Bangun. Bangun, hak sultan paling kaya di dunia, bangun. Mana Perdana Menteri paling lama memerintah, bangun. Tak ada, semua. Mana ada siapa? Semua mati. Malaikat pun mati. Bila Tuhan tanya limanil mulkul yaum, tak ada siapa jawab. Mana? Siapa nak boleh jawab? Allah Ta'ala jawab sendiri. Yang sembah Allah mulia. Yang sembah orang, sembah ketua, ikut ketua. Ketua manusia mati jadi bangkai mayat. Yang sembah Allah, dia akan mulia. Lillahil wahidil qahhar. Tutup sampai bangkit di padang mahsyar, pintu syurga tutup. Sampailah timbang amalan seorang-seorang, pintu syurga tutup. Sampailah orang duduk di telaga Kautsar, pintu syurga tutup. Sampailah orang lintah. Manusia pertama akan lintah titian sirat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lintah. Nabi pun lintah dengan satu grup. Saya cerita grup ni. Grup hak duduk belakang Nabi. Nama grup ni ialah grup yang masuk syurga tanpa ditimbang amalan mereka. Subhanallah. Subhanallah. Hanya umat Rasulullah saja. Grup ni pun lintah. Selaju kilat melintasi titian sirat, sampailah di depan pintu syurga. Duduk depan pintu syurga dengan Rasulullah. Pintu syurga yang maha lebar itu. Lebar Nabi sebut lebar dia berapa? Saya cerita tadi ni. Nabi kata, aku melihat tombol pintu syurga itu diperbuat daripada delima
berwarna batu delima merah. Nabi sebut batu merah. Orang Melayu kata delima. Kan delima kan, merah kan? Delima. Sak. Lalu Nabi pun memegang tombol pintu syurga dan mengetuknya. Apabila diketuk pintu syurga, maka malaikat yang menjaga pintu syurga itu tidak terus membuka, tetapi bertanyakan dahulu, siapa? Lalu dijawab oleh Nabi SAW, Muhammad ibn Abdullah. Maka dibuka pintu syurga itu buat kali pertamanya selama-lamanya, dan berkata malaikat yang menjaga pintu syurga itu, aku diarahkan oleh Allah untuk hanya membuka pintu syurga ini sekiranya yang mengetuk itu adalah yang bernama Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ni apa dia ni? Ini nama dia syafaat pintu syurga. Ni nama dia syafaat pintu syurga. Subhanallah. Mulianya Nabi kita. Paling beruntung sekali ialah orang yang paling banyak menyebutkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kerana setiap kali yang menyebutkan selawat, maka selawat itu akan dibawa menghadap ke hadapan Nabi. Ini hadis sahih nah. Selawat itu akan dibawa menghadap ke hadapan Nabi, dan Nabi diberikan roh ketika itu untuk menjawab setiap selawat umatnya beserta dengan nama yang berselawat. Nama siapa? Mak kita. Zaman lara, zaman lalai, zaman fitnah ni, beli tasbih boleh poket. Bukan nak tunjuk baik ke orang, tetapi bila ada tasbih dalam poket, bila tuan-tuan pegang, tuan-tuan akan teringat. Ni ulama Syria aja. Ulama Syria aja. Tuan-tuan tengok para ulama Syria ni yang banyaknya wali-wali Allah ni, kesemuanya ada tasbih di tangan, kesemuanya. Rupanya kita pun, kita orang Melayu kalau pegang tasbih apa? Duk tunjuk warang pula dah. Duk sembang macam kita aja, duk buat pegang tasbih pula tu. Ustaz no, dia kata ustaz tu, haji nu pegang tasbih dah. Melayu. Saya pun tengok tok-tok guru pakat pegang tasbih. Kita beli tasbih, buah dalam poket. Rupanya bila terpegang aja kita akan zikir. Bila terpegang aja kita akan zikir. Pegang zikir. Lepas 10 tahun jadi macam mana? Hati ni dia jadi auto. Allah subhanallah, auto zikir. Dia tak payah ni dah, dia tak payah latih dah. Dia dah biasa dah. Itulah rahsia para nabi dan para rasul berzikir 24 jam sehari semalam. Itu rahsia dia. Tuan-tuan. Okey, kemudian itu syafaat Rasulullah SAW. Syafaat nombor 3. Nombor 4 syafaat nombor apa tau? Nombor 5, Nabi ada mukjizat dia boleh bagi syafaat kepada orang kafir. Macam mana ni, pelik dia bunyi. Bukan syafaat untuk keluar neraka, tak ada. Syafaat apa dia kalau tuan-tuan tahu? Syafaat Nabi untuk dikurangkan siksaan. Yang ni Rasulullah seorang ya. Nombor 5, iaitu antara syafaat Nabi untuk kurangkan siksaan adalah syafaat kepada Abu Talib. Tuan-tuan bayang Abu Talib, dia ni, Abu Talib ni jaga Nabi daripada umur 8 tahun. Bela macam anak. Hantar pergi sekolah rendah, beli baju sekolah, beg sekolah, daftar, bayar yuran apa, pergi sampai sekolah menengah pula, pergi tuition, hantar pergi Quran. Contohlah ni. Siapa bela? Abu Talib. Daripada umur 8 punya rapat dengan Abu Talib, pak menakan betul lah, memang pak menakan betul ni Abu Talib ni. Sampai umur Nabi 50, Abu Talib meninggal. Punya rapat. Tidak ada penduduk Mekah yang berani menyentuh tubuhku, kata Nabi, ketika Abu Talib hidup. Selepas Abu Talib hidup, semua jenis kejahatan kena pada badanku, Nabi kata, kecuali bunuh ya. Tu pun mereka duk cuba bunuh Nabi. Tu yang Nabi keluar pergi mana tuan-tuan? Lepas Abu Talib meninggal di Mekah, Nabi keluar pergi mana? Siapa pergi umrah dah? Hak kawasan sejuk Nabi pergi tu. Nabi pergi Taif.
Taif. Alhamdulillah saya sampai dah Taif. Lama dah teringin pergi, alhamdulillah sampai. Panjang cerita Taif ni, sejam. Dia kawasan gunung tu. Tak tahu lah. Turun gunung tu, kami pergi restoran ni. Iklan Milo. Kan? Turun tu, pergi restoran ni. Orang duk sembelih kambing tu. Masak tu. 33 tahun saya hidup, itulah paling sedap kambing. Ni duk melupak di belakang tu, arak siang masak buat nasi mandi. Tak tahulah punya sedap. Iklan. Cerita Taif yang tu. Bila pergi Taif, kita mengaji sirah. Saya mengajak sirah berapa belah tempat di dah sana. Lepas tu lah tinggal sikit lah, tak ngajak. Duk tumpu sekolah. Bila kita mengajak sirah Nabi pergi Taif, pasal apa Nabi pergi Taif? Pak menakan dia meninggal. Nabi kata, sepanjang pak menakan aku hidup, Quraisy tak berani sentuh. Depa kutuk kat belakang lah. Panggil, "Oi bodoh." Panggil daripada jauh apa kaduk kutuk kat belakang lah. Tapi Nabi kata, selepas pak menakan aku meninggal, nak abang jasa Abu Talib. Tidak ada kejahatan kecuali sampai ke tubuh aku. Dan mereka cuba untuk bunuh aku. Nabi kata, mereka cuba untuk bunuh. Nabi keluar pergi Taif. Taif ni jauh tau. Dia kawasan tinggi, macam Cameron Highland. Taif di Saudi dia macam Cameron Highland, kawasan pelancongan hari ni. Ada kabel car apa semua. Sampai tahu tu. Naiklah kabel car. Iklan lagi. Kemudian Nabi. Bila Abu Talib meninggal dalam keadaan Islam ke kafir? Kafir. Nabi duduk sebelah dia. Subhanallah, tuan-tuan. Abu Talib tak lawan Nabi. Dia tak lawan. Dia sayang lagi Rasulullah. Sayang, pelindung Nabi apa semua. Masuk syurga tak? Tak masuk syurga. Pasal apa? Pasal dia tak sebut kunci lah. Kunci gedung pahala, gedung rahmat, nama dia La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kunci mahal tu kita semua boleh sebut malam ni. Alhamdulillah. Nikmat Allah bagi besar tuan-tuan. Allahu Rabbi. Alhamdulillah. Nikmat yang cukup besar Allah Ta'ala bagi. Bila Abu Talib nazak, Nabi duduk di tepi dia. Duduk tepi kepala ni. Nabi kata, "Ayah, bapa saudara aku." Nabi anggap ayah. Sebutlah kalimah yang ringkas. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nescaya aku akan memberikan syafaat kepadamu di padang mahsyar. Tak mau Abu Talib, tak mau. Pasal apa tak mau? Malu. Pun kawan-kawan banyak, menteri-menteri ramai. Kawan-kawan ramai pula 5-6 orang ni, semua kat kata ni, hang lama dah duk jadi agama kita, takkan hari ni last nak keluar. Lagi menteri kedua kata, tak ingat ke jasa tu nenek moyang? Akhirnya dia mati tak Islam. Bila mati tak Islam, jadi ahli neraka. Pak menakan Nabi hak lain main, nama Abbas. Pak menakan Nabi nama Abbas, bukan Abdullah bin Abbas lain. Abbas pak menakan, Abdullah bin Abbas pupu lah. Pak menakan dia nama Abbas, pak menakan Nabi nama Abbas main. Dia kata, "Ya Rasulullah, teringat tak Abu Talib? Teringat? Bukankah Abu Talib itu berlaku baik kepada kamu wahai Muhammad?" Nabi kata, "Ya, baik ya amat." "Ya Rasulullah," Abbas kata, "wahai pesuruh Allah, tidakkah kamu berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan Abu Talib?" Nabi kata, "Aku telah berdoa. Allah memakbulkan doaku." Tengok Rasulullah. "Aku telah berdoa, Allah memakbulkan doaku. Abu Talib diringankan azabnya di dalam neraka, dan dia adalah manusia yang paling ringan azabnya di dalam neraka." Abbas tanya, "Wahai Rasulullah, apakah azab Abu Talib?" Nabi kata, "Abu Talib hanya dipakaikan 2 selipar." Ni tak bakar Tuan-tuan, ahli neraka bukan yang semua orang kena bakar semua, ada yang bakar sampai buku lali, ada yang bakar sampai lutut, ada yang bakar sampai pinggang, ada yang bakar sampai tengkok, ada yang bakar semua. Nabi kata, Abu Talib dipakaikan selipar sepasang, na'lain Nabi sebut. Dipakaikan sepasang selipar yang diperbuat daripada api neraka,
lalu diletakkan di bawah telapak kakinya, maka bergegar-gegarlah isi kepalanya, mendidih-didihlah isi otaknya. Nabi kata itulah yang paling ringan yang diberikan kepada seorang ahli neraka. Paling ringan. Paling ringan. Tu tak bakar, ni tak bakar. Tak bawah ya, bergegar ni. Dalam ni otak ah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hak tu syafaat nombor 5. Syafaat nombor 6 yang last kali malam ni. Habislah ceramah, sat ya. Berapa kali pusing kaki dah, saya tengok 4 kali lah. Kanan kiri pun ya. Habis dah. Lama dia ni pun Yang inilah syafaat teragung. Syafaat teragung Nabi ni apa tuan-tuan? Syafaat teragung dia panggil dalam bahasa Arab Asy-Syafa'atul Uzma. Ada dalam hadis. Kisahnya ialah apabila semua orang berdiri di padang mahsyar. Berdiri 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, berdiri ya. Kita tunggu di hospital 4 jam, kelai dah dengan nurse. Kan? Duk nampak doktor, duk nampak nurse kecak, besar, kecil, tak boleh kau. 3 jam habis berita dah, sampai majalah masak baca. Ambil baca kan. Punya boring. Berdiri di mahsyar lama. Tuan-tuan tahu tak mahsyar ni? Mahsyar ni ialah tanah lapang. Allah Ta'ala buat lain. Luas. Lapang. Pokok tak ada, gunung tak ada, bukit tak ada, sungai tak ada, tasik tak ada, laut tak ada, langit tak ada, rumput tak ada, tanah. Tuan-tuan bayang 7 bilion manusia berdiri di satu padang yang luas. Daripada Perlis diri Semenanjung Malaysia, daripada Perlis sampai ke Johor berdiri. Tuan-tuan nampak tak duduk di Kedah? Kalau tanah dia rata pun tak nampak. Pasal apa? Jauh. Macam itulah di padang mahsyar. Tu baru berapa bilion? Baru 7 bilion. Sebab tu Nabi kata padang mahsyar ni luas. Tapi disebabkan ramai sangat manusia, kamu hanya akan mendapati ruang untuk meletakkan kaki kanan dan kaki kiri saja. Selangkah pijak kaki orang, bondok selangkah pijak kaki orang. Diri. Punya lama berdiri paling singkat 50,000 tahun kata para ulama. Seorang ulama besar nama Imam Hasan Basri, dia minum Zam-Zam. Zam-Zam kan bila kita minum kita niat sebab Zam-Zam dia makbul. Siapa minum yang Zam-Zam antara waktu yang mustajab doa, waktu minum yang Zam-Zam. Niat. Bila orang tengok ulama besar ni dia minum, dia mesti niat. Orang pun bertanya, "Wahai Imam Hasan, apa yang kamu niat?" Maka jawab imam ni, "Aku mohon kepada Allah supaya Allah menghilangkan lapar dan dahaga aku di padang mahsyar." Kata para ulama, ada di kalangan yang berdiri di padang mahsyar berlubang tengkoknya, punya kering 1000 tahun tentang, bukannya 3 jam, bukan setahun. Ada di kalangan mereka yang berlubang perut mereka, punya kering, lubang, makan dak, minum dak. Dan ada di kalangan mereka yang punya tak tahan berdiri sampai dia seru Allah Ta'ala. Dia kata, "Ya Allah, ifsil walau ilan nar." Jatuhkan hukuman neraka pun tak apa. Pasal apa tuan dia sebut macam tu? Tak tahan diri lah. Mahsyar ni, tuan-tuan tengok kanan, tuan-tuan tak nampak tang mana ujung, tak tahu. Mahsyar ni, tuan-tuan tengok kiri, tuan-tuan tak nampak tang mana ujung. Tang mana ujung tu? Mahsyar ni, tuan-tuan tengok belakang, tuan-tuan tak nampak tang mana ujung, tak tahu. Bukan orang saja di mahsyar ni. Ramai orang dia tak perasan di mahsyar esok orang berimpun, jin berimpun,
syaitan berimpun, binatang berimpun, 4 jenis makhluk. Malaikat berimpun sama tapi tak duduk bawah, duduk di atas. Lepas tunggu 10,000, 1,000 tahun, 1,000 tahun, 1,000 tahun, 1,000 tahun, manusia jadi macam tak ada akal. Seluruh manusia jadi macam tak ada akal. Waktu inilah datang syafaat. Syafaat teragung baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni waktu ni lah. Orang pergi minta kat Nabi Adam, Nabi Adam kata pergi kat orang lain. Orang pergi minta, bukan orang ni siapa? Semua manusia. Mereka pergi minta kat Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Semua nabi-nabi ni suruh pergi kat orang lain. Akhirnya pergi dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pergi kat Nabi Muhammad. Yang ni lah syafaat teragung. Bila semua pergi kat Nabi Muhammad, seluruh manusia pergi berimpun depan Nabi Muhammad. Setelah diusir oleh nabi-nabi lain, nabi lain kata, "Idhabu ila ghairi", pergi kat nabi lain. Aku tak boleh bagi syafaat. Akhirnya bila sampai kat giliran Nabi Muhammad, Nabi kata, "Ana laha, ana laha." Nabi kata, "Aku dan syafaat, aku dan syafaat. Sesungguhnya setiap rasul diberikan oleh Allah doa yang mustajabah." Semua guna dah. Tuan-tuan, semua rasul guna dah, kecuali Rasulullah. Waktu itulah Nabi gunakan doa tu untuk bagi syafaat, bukan umat dia saja, seluruh manusia. Tak tahulah punya ramai. Nabi pun berjalan, dia sujud bawah arash, dia minta. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wahai Muhammad, angkat kepala kamu, irfa' ra'saka, ishfa' tushaffa', berilah syafaat, sal tu'tah, minta wahai Muhammad, tidak akan ditolak permintaan kamu." Tuan kata tak tolak. Nabi pun bangun daripada sujud dia kata, "Ya Allah, aku syafaatkan mereka semua, seluruh Bani Adam, termasuk nabi-nabi. Ya Allah, aku syafaatkan mereka semua untuk dimulakan perhitungan." Bukan masuk syurga, tuan-tuan, untuk dimulakan perhitungan. Aku syafaatkan mereka semua untuk dimulakan perhitungan. Maka waktu tu baru turun mizan. Bila buat turun mizan, timbanglah seorang-seorang. Siapa manusia pertama Allah Ta'ala panggil? Nabi Nuh AS. Nabi Nuh kena timbang, Ustaz. Semua rasul kena timbang, kecuali Rasulullah dan umat yang VVIP ni. Siapa, Ustaz? Selepas daripada rasul-rasul habis kena timbang, nak mula orang biasa, kita. Sekali lagi Nabi pergi bawah arash. Tuan-tuan tahu apa Nabi minta? Nabi kata, "Rabbi, qaddim ummati, qaddim ummati." Tuan-tuan, Nabi bukan kenal kita. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata, "Ya Allah, dahulukan umat aku, dahulukan umat aku." Kita kalau ikut giliran nombor apa? Nombor berapa? Last sekali lah. Rasulullah last sekali. Berapa orang manusia? Tapi disebabkan Nabi ni istimewa, dia kata, "Ya Allah, dahulukan umat aku, dahulukan umat aku." Maka seluruh umat Nabi Muhammad main ke depan. Allah Ta'ala pun firman kat Nabi, ni paling power ni. Allah Ta'ala kata, "Wahai Muhammad, kumpulkan man la hisaba min ummatik." Himpun di kalangan umat kamu yang tidak ditimbang amalan mereka, masuk syurga terus. Hebat, tuan-tuan. Yang paling hebat ni, tak payah buka buku amalan. Tuan-tuan, yang inilah permintaan semua umat Nabi Muhammad yang reti, iaitu, "Ya Allah, kurniakanlah kepada kami syurga Firdaus tanpa dihitung amalan-amalan kami." Grup ni, grup ni tak payah buka buku amalan, pergi depan. Nabi pun panggil. Nabi seru semua ahli syurga di kalangan umat Muhammad yang tak payah timbang amalan, sila tampil ke hadapan, nama sekian. Sebut nama, kita duduk tunggu tengok nama kita, Nabi sebut. Seronok waktu tu. Allahu Rabbi. Punya seronok lah. Akhirnya mai jumpa, duduk depan, pergi Telaga Kausar, minum dulu, naik titian sirat. Grup ni lah yang duduk depan pintu. Hak pintu syurga, hak saya cerita tak sah. Yang tu lah cerita syafaat teragung. Habis takat tu saja untuk malam ni.
yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Moga-moga kita mendapat iktibar daripada apa yang saya sampaikan. Kalau terkasar bahasa, saya memang jenis ni, kalau khutbah pun macam ni, ceramah macam ni. Kan, tak maaf noh, terkasar bahasa, angkat suara apa semua. Niat satu je, untuk sama-sama kita sedar, noh, untuk sama-sama kita sedar ke mana arah tuju kita, benda apa yang kita cari, benda apa yang kita digan, hak betul, supaya tidak tersasar perjalanan kita. Walhamdulillahirabbil alamin.